إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekali lagi pada hari ini, hari yang baik, yang mulia, sebelum kita menunaikan solat Jumaat, marilah kita sama-sama tanamkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala digolongkan kita masuk dalam golongan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dapat kita boleh hidup lagi dalam saat ini, dan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan bagi kita. Kebaikan ini marilah kita sama-sama pakat, melama-lama pakat kita merebut kebaikan, ambil kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kejayaan bagi kita. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumaat 1 bulan Syaban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa beri peringatan kepada sahabat-sahabatnya apabila tiba bulan Syaban, apabila masuk bulan Syaban, sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada sahabat-sahabatnya supaya nak gunakan bulan Syaban ini dan nak isikan amalan-amalan ibadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai masuk bulan Syaban hari ini. Maka banyaklah pintu-pintu kebaikan yang kita mesti lakukan, yang kita mesti turut apa yang jelas, apa dinyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala
sisi Allah Ta'ala ni 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada bulan-bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingatkan kelebihan-kelebihannya, supaya kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil, kita tiru apa yang dituju anjur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai qudwah bagi kita, sebagai contoh teladan yang baik bagi kita, yang mesti kita kena ikut, yang mesti kita turut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia beri peringatan kepada sahabat-sahabatnya, supaya sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum mereka ada persiapan dalam nak kerja dan nak buat amalan-amalan yang ada pada bulan-bulan yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai salah seorang hamba Allah Ta'ala, ya Tuhan jemput kita, ya Tuhan pilih kita, masih lagi kita ada lagi Allah SWT beri peluang bagi kita, Allah SWT beri kesempatan bagi kita dapat kita boleh berada di bulan Syaban ini. Maka kita pakai rebut, ambillah dari kelebihan-kelebihan yang adanya. Maka sebagai peringatan, saya ingin juga ambil kesempatan ini pada hari ini untuk tazkir kepada kita semua. Kita nak letak diri kita lagu mana, kita nak sesuaikan dengan bulan Syaban ini. Karena tabiat kita sebagai manusia, kebanyakan kita lalai, kebanyakan kita terlupa. Kalau itulah perlu pada peringatan, kena ingat semua, kena taktiran semua. Benda-benda inilah panggilan menggerakkan diri kita dalam kita nak buat amalan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan mengingatilah bahawa ingat itu beri manfaat kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Syaban, ia dianggapkan satu bulan yang penting, yang tidak boleh kita nak cuaikan, yang tak boleh kita nak buat tak karik, buat tak peduli, tak boleh. Ni kita alhamdulillah, kita hari 1 Syaban dah masuk bulan Syaban. Setengah-setengah pak kita tu kata khabar tahu kata ini 1 Syaban, setengah-setengah pak kita tak khabar. Tapi ala kulli hal, walaupun kita tak khabar tapi masih lagi 1 Syaban, hari mula-mula je hari ni. Kita nak buat gapo ratik. Kita tengok nas-nas ataupun hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis sahihah yang nak nyatakan kepada kita dengan amalan-amalan yang kita digalakkan kita buat. Walaupun benda itu bukan benda fardu, bukan wajib, tetapi digalakkan kerana kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kita dan dosa kita, ketaksiran kita banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa dengan Tuhan. Banyak benda kita pasal cuai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak kita nak buat lagu mana supaya dosa kita saat ini tu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita boleh lakukan amalan-amalan salihah, dengan kita boleh buat amalan-amalan kebaikan. Maka bulan Syaban ini banyaklah benda-benda yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang daripada hadis sahih riwayat dalam Sunan Tirmizi dan Nasa'i, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini bulan yang diangkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita bukan nak nafikan, bukan kita nak tolak kata bulan lain tidak akad amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di sini dalam arti kata benda penting benar tu, supaya kita bolehkan guna Nabi kita tu nak ke mana, lebih amalan kita tak akad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata lagu mana? Bulan ni bulan yang dia Allah Subhanahu wa taala akadkan amalan. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Ini nuktah pertama, titik pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia senang, dia suka amalan nak akad kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia shaim, dia puasa. Kita dapat faham daripada hadis ini nyata kepada kita, kata bulan ini digalakkan suruh puasa. Cumanya ada di kalangan kita tu ada juga puasa bulan Rajab 1 bulan, ada bulan Syaban 1 bulan, dan bulan Ramadan akan datang pun 1 bulan. Kerana orang duk royak-royak, orang duk mengajar. Sebenar benda ni tidak ada waris, tidak ada datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tolak benda lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan ini Nabi katakan dia suka Nabi akad amalan dia saat ini dalam keadaan dia terpuasa dia. Kita faham daripada hadisnya kata Nabi amalan kita akad kepada Allah Taala ni dalam keadaan kita tu dah taat wa amalan wa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak suka sama sekali amal benda akad kepada Allah Taala dalam keadaan kita saat ni tu dah buat maksiat, dah deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh benda-benda lagu tu. Ini perkara yang pertama. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasa lagu mana? Cubakan kita tanya diri kita. Apabila amalan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala diangkat kepadanya dengan tidak ada taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan dia tak ada buat amalan kebaikan dah, tak ada buat ibadat dah, kita rasa lagu mana? Kita nak pergi jumpa dengan orang sesama manusia, supaya saudara kita pergi dengan kosong kat tangan kita, tidak ada bawa gapo, kita rasa lagu mana? Ni kita nak pergi jumpa dengan Rabbil Alamin, nak jumpa dengan Allah Taala, amalan kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita ada gapo, rasa lagu mana? Sebab itulah kita kena ada sifat malu. Berasa malu kita nak pergi jumpa amalan kita diakad dengan kita, apa ni? Keadaan kita tu tak ada amalan. Benda diakad pada Allah Taala dengan kita tak ada amalan. Berasa lagu mana? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergalak pada kita supaya kita pada bulan ini kita nak banyak puasa, ajar puasa, sebagai kita nak panggil persiapan kita nak masuk bulan Ramadan yang akan datang ni. Tetapi kita belum tentu lagi diri kita nak dah puasa bulan Ramadan, apa belum tentu lagi. Boleh jadi esok hari kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun selepas lagi kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala itu ridha kita puasa pada tahun ni, puasa Ramadan tahun ni. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasa dengar juga orang dia baca doa-doa dia apabila masuk mulai Rajab tak kan?
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kalau dianggapkan doa saja tidak mengapa, tapi kalau anggap tak benda ni waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama cakap di sini kebanyakan hadis mungkar, hadis dhaif, hadis mungkar. Hadis dhaif, hadis mungkar doa ini. Tapi kalau kita dianggapkan sebagai doa minta ya Allah Taala siapa kita ni pada bulan Ramadan, kita nak puasa bulan Ramadan, itu kita tidak nak nafikan. Tidak masalah pun. Kita doa minta Tuhan kita puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa kita minta Tuhan Nabi Allah Subhanahu wa taala saani ampunkan dosa kita. Nabi Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tu bersih, suci tubuh badan kita daripada dosa-dosa. Kita ada sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatnya. Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan dosa hamba dia. Kecuali orang yang syirik. Kalau dia tidak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tidak ampun dosa dia. Dan begitu juga mereka yang ada hubungan tak baik dengan saudara dia, ada balas dengan saudara dia. Kadang-kadang kita balas masalah kita pakai masa bertahun-tahun tak boleh kecek dengan dia. Balas buku halus-halus ya, buku kecil-kecil ya, tapi sampai masa bertahun-tahun kita tak boleh cakap dengan dia tak baik dengan dia. Macam manakah kita Allah SWT buka peluang pada kita, Allah Taala nak keampunan bagi kita tak boleh baik dengan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala merintah kepada malaikat, ditengok kepada dia, aku nak ampun dosa dia. Kalau dia tu baik dengan saudara dia, sudah baik dengan saudara dia, aku nak ampun dosa dia. Kalau dia tak baik, aku tak siap ampun dosa dia. Allahu Akbar, cuba tengok. Kadang-kadang kita balas dengan saudara kita buku halu-halu ya. Buku halu-halu, buku dengan sebab kita ni duk parti ni dia parti lain. Buku kamera, buku politik. Kadang-kadang siapa tak kecek, siapa tak tegur, siapa tak wisalah. Macam manakah kita nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tak baik, kita tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dok minta pada Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap hari dok minta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak boleh baik dengan dia, tidak ada peluang kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mardud, doa kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada gapo, ngasahan kita, ada buku gapo, balas gapo, tak kira besar, tak kira kecil, kita baik. Baik dengan dia. Supaya kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Syaban ini satu sunnah nabawiyah, satu sunnah Nabi dia tinggal kepada kita. Sunnah Nabi ni kalau kita tak pakat panggil dia galak buat, dia siapa nak bodoh buat, nak galak dia. Sunnah Nabi kalau kita tak nak buat, siapa nak buat? Ya, kita sentiasa kita boleh nutku, boleh kata dengan kita, dengan lidah kita, dengan lisan kita, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tapi sunnah kita tidak boleh buat. Macam mana? Cuba kita boleh kaji semula. Muhammadur Rasulullah. Kita mulai kaji kepada sejarah-sejarah sahabat as-salafus salihin dulu macam mana mereka. Apabila mereka boleh kata Muhammadur Rasulullah, mereka ambilkan kalimah ni mai guna dalam hidup harian mereka. Lagu mana amalan Nabi, ibadat Nabi lagu mana, kedudukan Nabi lagu mana, puasa Nabi lagu mana, mulai Syaban Nabi duduk lagu mana, ya ambil mai guna dalam harian dia. Sebab dia boleh kata Muhammadur Rasulullah. Netan hak kita, yang lihat kita dulu.
Maka bulan Syaban ini satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah katakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa syahr Sya'ban Ramadan." Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi puasa cukup sebulan, sepenuh sebulan, kecuali bulan Ramadan satu saja. Maknanya bulan Rajab Nabi tak puasa penuh, bulan Syaban Nabi tak puasa penuh. Siapa puasa penuh? Berlawan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masyarakat kita dak timbulan ini. Saudara-saudara kita dak timbul ni puasa 3 bulan turut-turut. Maka benar ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan orang duk ngajar dah ke balasuh ke masjid duk ngajar suruh puasa yang bulan Rajab. Cuba kita kaji baik-baik. Kita rujuk klik baik-baik pada kitab hadis macam mana kau benda ini. Itu Aisyah ceritakan. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan. Kalau Nabi puasa cukup sebulan, cukup 29 hari ataupun 30 hari, bulan Ramadan satu saja. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Maka Aisyah katakan, aku tidak tengok Nabi yang banyak puasanya daripadanya pada bulan Sya'ban. Apa ni? Kecuali pada bulan Sya'ban. Kau banyak puasa. Banyak puasa di sini dalam arti kata tidak ada Nabi tidak tahdid, tidak sakatkan banyak puasa. Karena diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan Nabi puasa tiap-tiap bulan 10 hari atau 11 hari. Maknanya apabila masuk bulan Syaban, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puasa lebih daripada 10 hari dan 11 hari dah. Ini satu sunnah yang nyata pada kita, yang perlu kita kena cuba-cuba. Kalau kita rasa tak tahun ni kita rasa kekuatan kita kurang sempurna lagi, kita puasa. Sekadar kita boleh puasa, kita puasa aja. Kita nak tahu, kita nak rocak sunnah Nabi setara mana, kemanisan dan kesedapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setara mana. Sudah jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita banyak benda-benda sunat pada bulan ini. Solat kita, semaya sunat, sedekah khairat kita banyak. Apabila masuk bulan Ramadan, kau tekal lagi. Dan kau tekal lagi. Seolah-olah ada seorang ulama yang katakan, apabila masuk bulan Rajab kita pergi tani. Bawa masuk bulan Syaban kita jeruh dia. Bawa masuk bulan Ramadan kita pergi kutik. Tani meh kita tani buah-buah kita sana. Ini nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat benar benda-benda lagu ni yang kita nak cuai tak boleh. Sebab itulah sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabah kita hari ni hari pertama bagi bulan Syaban. Dan peluang baik bagi kita, alhamdulillah. Cubalah kita ajarkan diri kita dan kita latih diri kita dengan puasa dalam kita nak terima bulan Ramadan yang akan datang ni, kalau diizin dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi benda-benda lagu ni. Dan perlu kita kena buat kaji, kena pergi baca sendiri. Dan tak sempat dengan masa tubuh yang sempit ini. Dan yang perlu kita buat pergi baca, tengok gapo tak kelebihan, gapo tak benda-benda yang kita digalakkan kita buat pada bulan Syaban ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu bilakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi.
فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama banyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Dengan takwa kita inilah yang nak wijaya kita, nak selamat dalam hidup kita dunia dan akhirat. Dan kita pisah lagu mana buah yang baik yang Allah Taala beri pada kita. Dan pintu syurga duk tunggu nanti hari saja nak buka kepada kita. Maka amalan-amalan inilah yang nak buka pintu syurga kepada kita. Pintu syurga kena ada, kita nak masuk syurga nak ketuk pintu dulu. Syurga, pintu syurga nak kita nak buka ya tu kena ketuk dulu. Lepas ni Syaban ni masuk insya-Allah lah. Dan bulan Ramadan ni bulan dibuka ke pintu syurga dan ditutup ke pintu neraka. Bulan Ramadan. Jadi bulan Syaban ni kita pergi ketuk dulu. Baru masuk bulan Ramadan, buka dah. Semua kita cinta belaka. Semua kita nak belaka atau nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita pakat lomba-lomba deh. Kita pakat lomba-lomba. Sidang ma'ai kasih Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin juga dalam masa seminit 2 minit peringatan kepada kita. Dan peringatan kerana tengok bahawa kita semaya dalam baris ni nampak tak ada istimewa tapi berat mana. Semaya dalam baris ni kita harap bahawa kita semaya berapak kaki molek dengan saudara kita. Itu perkara pertama. Jangan kita duk jaga-jaga. Ini berlawan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duk rapat molek kaki kita dengan saudara kita dalam baris. Duk betul dah, betul tumit kita, betul kaki kita molek, tumit kita dengan saudara kita rapat molek semaya. Jangan kita duk jaga-jaga sama sekali. Pas setengah-setengah buat kita mari tu maya bawah ada, maya padai, ada maya takrisi, ada Allahu akbar. Apa kita nak kata? Cuba kita ulangkan YouTube tuan semula adik kita kena dak lagu tu. Betul kita amalan kita timur dak Tuhan timur dak amalan kita. Perkara yang kedua ialah masalah hari Jumaat ni. Tok khotib naik member, tok bila azan, kalau kita masuk masjid kita semaya sunat tahallul, sunat tahiyat masjid. Jangan tunggu esok orang bel. Kalau maya naik tak apa, tunggu orang besok baru kita boleh semaya. Adapun hari Jumaat ni dikecualikan, diistisnakan. Dikecuali jok wen hari Jumaat satu saja. Apabila tok bila ada bel tu kita masuk masjid, jangan tunggu kita besok bel baru kita nak semaya sunat tahiyat. Kita semaya selalu. Kenapa kita dengar khutbah yang dibacakan? Itu hari Jumaat sehari deh. Hari Jumaat hari lain tak apa. Sembahyang lain waktu lain tak apa. Hari Jumaat ni itu satu benda yang kita kena baiki juga. Sebab tok kati tengok ni, deh, kalau kita tunggu untuk bila bel tu kati dah membah dah. Tu tunggu untuk bel. Bawa sampai kita Allahu akbar mai sunat tahiyat masjid. Tok kati dah baca ketubuk. Deh, tu satu benda kita nak ubah hari kita kena baiki dia kita. Maka pada pagi hari Jumaat yang apa ni? Yang mulia ini kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma 'azzil islam wal muslimin Allahumma 'ali kalimatal haqqi wad din Allahumma ahdikil kafaratal mujrimin waz zalimin Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'da' ad-din minal yahud wan nasara alladhina ya'taduna ala al-islam wal muslimin ya rabbal alamin Allahumma anji ikhwanal muslimin mustad'afina fi kulli makan Allahumma ansurhum ala az-zalimin Allahumma ansurhum ala az-zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يعظكم واذكروا الله إن الله مع الذاكرين أقول قولي هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله